Kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatek. So, hari ni kita nak bincang ataupun borak sikit lah, kupaskan tentang Apple event baru-baru ni untuk iPhone 13. So, dalam video kali ni aku ada bagi timestamp lah. Kalau mana nak tengok tentang Apple Watch ke, nak tengok pasal iPad ke, nak tengok pasal iPhone, boleh tengok dekat bahagian bawah ni. Kalau tak, korang tengok je, follow along dengan pendapat aku lah tentang Apple iPhone 13 secara keseluruhannya, produk Apple yang terbaru ni lah. Masa event tu memang dia punya event tu memang sangat-sangat cun. Aku pasti Apple habis banyak duit untuk buat event tu dengan drone shot yang memang cun-cun macam korang tengok ni. Tapi apa yang aku nak katakan, yang overall refresh ataupun upgrade untuk setiap Apple produk tu ada yang banyak, tapi ada kebanyakannya macam sikit-sikit sajalah. So apa dia Apple produk yang terbaru? Kita start dengan iPad dulu. So iPad yang baru ni adalah iPad yang paling basic sekali. Apa benda yang baru yang dibuat adalah dia bagi satu kamera, dia bagi kamera yang cantik lah untuk iPad, senang cerita. Dia bagi 12 megapiksel kamera depan dan harga dia agak mampu milik juga. Cuma kita tak pasti lagi harga berapa. Aku akan paparkan harga dekat sini kalau dah ada, tapi harga dia agak mampu milik lah kalau nak compare dengan iPad Pro sekali kan. So apa yang baru, dia tambah A13 Bionic chip dekat iPad tu, kamera 12 megapiksel dan juga dibagi ultra wide kamera untuk bahagian depan dan boleh guna center stage yang sebelum ni hanya ada dekat iPad Pro sahaja. So memang cun, korang boleh check it out. Okay, next, iPad mini. iPad mini ni adalah satu tablet yang kecil yang sedap dipegang di tangan. Bagi aku, kalau pada pendapat aku lah, antara semua jenis iPad, yang paling aku prefer sekali adalah iPad mini. Sebab dia punya size tu tak terlalu besar dan tak terlalu kecil, dan macam buku nota kecil sajalah. Kalau kita nak tengok movie ke, kita nak buat kerja dekat iPad mini tu memang senang. Upgrade terbaru untuk iPad mini sebab dia dah screen dia lebih besar dan dah tak ada button lagi dah dekat bahagian depan dia, dan dia dah buat macam ala-ala iPad Pro punya model design lah, dia dengan curve dia yang lebih kurang macam iPad Pro, yang lebih macam berkotak macam tu. Saiz dia adalah 8.3 inci dan dia pakai USB Type-C untuk charging dan juga boleh masuk data dekat iPad mini ni. So iPad yang tadi, iPad biasa tu dia still pakai Lightning port, tapi iPad mini dah pakai USB-C, dan boleh kata semua iPad sekarang kecuali iPad biasa masih pakai Lightning lagi. Tapi walau macam mana pun, iPad dan juga iPad mini ni dia still tak ada ProMotion 120Hz display, yang itu hanya ada pada iPad Pro ataupun Pro version sahajalah. Dan apa yang dia tak bagi tahu dekat iPad mini, sebenarnya dia orang akan pakai, kalau tak salah aku, A15 Bionic chip yang dia akan letak dekat Apple iPhone 13. Mungkin dia tak bagi tahu waktu tu sebab dia tak reveal lagi pasal iPhone 13 lagi lah masa tu. So itulah sedikit sebanyak refresh iPad mini yang bagi aku sangat-sangat cun design dia. Next adalah Apple Watch 7. So rumor sebelum ni kata macam dia nak buat jadi bentuk boxy sikit macam iPhone 12, 13 yang terbaru ataupun iPad yang terbaru ni. Tapi nampak gayanya rumors tu tak betul ataupun leak tu tak betul, dan dia masih mengekalkan design yang bulat ataupun bujur. Cuma beza ni dia besarkan sikit screen dengan dia bagi curve sikit kat bahagian tepi dan di sekeliling bahagian muka display dia lah. Tapi overall memang sangat-sangat cun, tapi refresh dia tu bagi aku tak banyak sangat lah. Dia cuma tambah sikit estetik je lah. Dia bagi dengan ceramic shield, dia kata lebih keras dan lebih tahan. Dia bagi display yang besar sikit saja. So pada pendapat aku, siapa yang ada Apple Watch Series 6, aku rasa tak perlu kot upgrade, kecuali korang memang ada duit dan memang nak beli, itu terpulang kepada korang lah. Tapi kalau dari segi berbaloinya, pada pendapat aku sendiri tak berbaloi sangat kalau nak upgrade daripada Series 6 untuk ke Series 7 punya Apple Watch. Sebab overall nak kata dia punya digital crown dia sama, dia punya button dia pun sama, dia punya design pun sama, sensor pun sama. So boleh kata sama lah Series 6 dengan Series 7, kecuali pada dia punya display tu dia besarkan sikit dan dia tambah curve sikit, dan juga dia tambah sikit charging yang lebih laju lah. Katanya 33% lebih laju. So basically aku macam tak kisah sangat lah pasal Apple Watch Series 7 ni, sebab Apple Watch Series 6 tu sama saja dengan Apple Watch Series 7 ni, bukan banyak sangat major upgrade bagi aku. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat benda yang kita tunggu-tunggu, iaitu iPhone 13, 13 Pro dan 13 Pro Max. Apa penambahbaikan dia, apa yang best dia tentang iPhone 13 series ni. So first kita cerita pasal iPhone 13 dan iPhone 13 mini. Macam mana yang kita tengok dekat dalam leak-leak lah, dengan kamera dia yang diagonal lebih kurang macam tu. Dia punya kamera still 12 megapiksel, tapi dia dah upgradekan dia punya main shooter ataupun main kamera dia kepada sensor shift stabilization yang mana lebih baik lah, yang mana dulu hanya ada pada iPhone 12 Pro Max, tapi sekarang dah ada semua daripada iPhone 13 mini sampailah ke iPhone 13
Pro Max. Dia punya design tu sama saja aku nak kata, kecuali bahagian belakang kamera tu berbeza sikit, tapi dia punya notch dia dah kecilkan sikit dan display dia tu lebih cerah dengan OLED display sehingga 1000 nits. Tapi korang kena tahu untuk iPhone 13 dan 13 mini tak ada 120Hz Pro Motion High Refresh Rate punya display. Jadi yang ni lebihnya dekat iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max yang mana dia ada 120Hz Pro Motion display. So aku tengok dengan color baru dia, color Sierra Blue tu macam cun je. Aku mungkin nak angkat lah iPhone 13 Pro ataupun 13 Pro Max. Aku ada buat satu poll, mungkin korang boleh suggest kat aku nak angkat. Korang nak tengok video unboxing 13 Pro ke 13 Pro Max? Nak angkat dua-dua tak mampu lah, mahal sangat pula kan. So macam mana korang tahu iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max dia dah bagi Pro Motion ataupun 120Hz Adaptive Refresh Rate, yang mana dia akan berubah-ubah lah daripada 10 hingga 120Hz bergantung kepada apa yang korang tengok. Kalau benda tu bergerak dia akan jadi 120Hz, tapi kalau gambar yang still saja dia akan jadi 10Hz, yang mana jimatkan bateri lah. So nak cakap pasal bateri, Apple juga cakap yang dia dah upgradekan bateri untuk ketiga-tiga iPhone ni, untuk iPhone 13 series ni, yang mana dia jadi dah lebih kurang sejam setengah hingga 2 jam setengah lebih tahan lama daripada iPhone 12 punya series lah, bergantung pada size dan capacity. Dan yang paling tinggi sekali macam yang korang tahu adalah iPhone 13 Pro Max lah. Jadi apa je upgrade sebenarnya dekat iPhone 13 Pro Max ni? Nombor 1 display dia, nombor 2 yang paling penting sekali adalah dari segi kamera ataupun videografi dia. Sebab mana kalau korang tengok Apple dia upgrade dia punya software, dia tambah ada cinematic mode untuk videografi dan juga ada ProRes mode. Yang ProRes mode ni bagi aku sangat-sangat menarik, dan juga cinematic mode ni pun menarik juga. Dan juga yang paling cun ni adalah ProRes mode ni. ProRes mode ni kalau korang nak tahu adalah, senang cerita, kalau macam ambil gambar fotografi biasa tu kita pakai raw image untuk kita edit, tapi kalau ProRes ni adalah untuk macam raw tapi untuk video punya version. Jadi data tu mungkin sangat-sangat besar untuk simpan semua color-color, supaya bila kita edit video tu nanti nampak lebih cantik dan lebih cun, tapi dia akan makan banyak data lah. Jadi disebabkan itu jugalah aku rasa, sebab kalau korang tengok dekat Apple sendiri dia boleh tangkap sehingga 4K 30fps, tapi kalau mana mereka yang beli Apple iPhone 13 Pro ataupun Pro Max yang pada saiz 128GB, korang tak boleh tangkap hingga 4K 30fps, tapi hingga 1080p sahaja untuk ProRes. So make sure korang tahu, yang take note yang ni lah. Kalau nak angkat ProRes mode hingga 4K 30fps yang memang itu tujuan korang, pastikan korang beli yang saiz 256GB dan ke atas. So itulah sikit sebanyak upgrade dia. Dan yang macam mana korang tahu, A15 Bionic chip dengan 5 core GPU yang lebih baik dan 4 core untuk yang non-pro punya version, dengan ceramic shield lagi. Tak dilupakan juga dengan dia punya curve yang flat lagi, masih lagi cun pada pendapat aku. So harga-harga dia pula macam mana? So untuk harga iPhone 13 mini dia start pada harga lebih kurang RM3,399. Untuk iPhone 13 lebih kurang RM3,899. Untuk 13 Pro pada RM4,899, dan juga untuk 13 Pro Max bermula pada RM5,299, yang mana korang boleh beli daripada official Apple Store Malaysia bermula daripada 1 Oktober kalau kita tengok dekat dia punya website sendiri, dan korang boleh dapat lebih kurang pada 10 Oktober macam tu. Aku harap video ni menarik dan membantu untuk siapa yang fikir-fikir nak beli barang-barang Apple yang baru keluar ni. Dan kalau video ni menarik dan membantu, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel Askartech. Okay guys, sekian saya Adam daripada Askartech. Assalamualaikum dan salam sejahtera.